Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada ejaan salah dia tulis berasda tu. Tuan-tuan ubah itu tak ada apa pun. Salah eja. Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah kulihat. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Kedua ni kalau tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, Nabi tak sebut kedua. Terjemahan saja. Dia start dekat wanisaun, baris nombor 3. Wanisaun, baris nombor 3 di tengah tu. Nabi tak sebut yang kedua, tapi terjemah nak bagi mudah kita faham hadis, disebut dalam terjemahan ni kedua. Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol ponok unta yang condong. Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis ni selalu dihuraikan, lalu dibaca, masyhurlah. Maka kita akan hurai sikit je. Kita pindah hadis yang seterusnya. Tapi kita tengok apa huraian Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Sebelum tu saya baca terjemahan sekali lagi, saya hurai, kita tengok di belakang. Sahabat yang dengar hadis ni daripada mulut Rasulullah nama Abu Hurairah. Nampak? Yang tu yang paling penting kali. Selalu saya sebut waktu kita nak hurai hadis ni, tak semua hadis Nabi yang didengari oleh semua sahabat. Sebab tu ada sahabat tidak meriwayatkan hadis walaupun satu. Bilangan sahabat yang tidak meriwayatkan hadis 100,000 orang. Lebih. Ini kalau mengaji rijal. Bilangan sahabat yang tak riwayat walaupun satu hadis. Ilmu tuan ni, maklumat. Tak ada satu hadis pun dia riwayat. Sebab sahabat-sahabat ni ada di kalangan mereka yang tak pernah bersembang dengan Nabi. Nampak tapi tak pernah bersembang, cakap. Lepas tu mereka duduk jauh, Yaman, mereka duduk Iraq, tuan. Sahabat-sahabat bukan semua duduk dalam Madinah, tidak, jauh, tuan. Jadi macam Abu Hurairah ni semua orang kenal. Dia selalu duduk dengan Rasulullah, walaupun tempoh dia duduk dengan Nabi tak sampai 10 tahun. Tetapi disebabkan kerapnya Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Habis, yang tu je maklumat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Saya berhenti. Satu, kita huraikan. Dalam neraka ada dua golongan ni sajakah? Jawapannya lebih. Yang ni ulama sebut tuan. Semua hak saya sebut ni adalah pendapat dan huraian para ulama. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ada beratus ulama yang hurai Sahih Muslim, beratus. Ada ratusan ulama yang hurai Sahih Muslim. Tebal ni Sahih Muslim. Ramai ulama hurai. Huraian terbaik dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi, nombor 1 dalam dunia Islam. Sepanjang 1200 tahun, penghurai terbaik Sahih Muslim nama dia Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Itu nama penuh lah, nama pendek Imam Nawawi. Tuan-tuan, dia pensyarah terbaik. Bila tuan-tuan tengok hadis ni Sahih Muslim, tuan-tuan nak tengok huraian dia daripada siapa yang terbaik. Rujuk kitab
Imam Nawawi. Tengok Imam Nawawi bagaimana dia menghuraikan hadis ni. Ada di rumah saya, tak tebal sangat panjang ni ya. Kan, asal panjang ni je. Hak matan kan. Imam Nawawi hurai panjang ni. Imam Nawawi. Jadi kata para ulama hadis hurai satu persatu hadis Nabi dalam ni. Adakah dalam neraka nanti 2 golongan je ada neraka? Tak, lebih. Ada berpuluh-puluh golongan, bahkan ada ratusan jenis golongan dalam neraka. Tuan-tuan, ini maklumat kedua. Dalam neraka esok, wal'iyadzubillah, ada ratusan jenis golongan dalam neraka. Antaranya, golongan yang tak pernah baca Quran, golongan yang tinggal semayang, golongan yang tinggal puasa Ramadan, golongan yang suka makan riba. Maka hadis ni, bukan kita baca satu hadis, kita pun kata, cuba tengok. Dalam neraka ada 2 golongan ni je, mana ada golongan ketiga? Ni Nabi kata apa ni? Salah. Maka pemahaman yang begitu salah. Nampak tuan? Sebab apa? Sebab ada lagi ribuan dan puluhan ribu hadis lain yang cerita tentang penghuni neraka. Itu satu. Kemudian Nabi sambung, keduanya belum pernah aku lihat. Rasulullah kata, aku tak pernah tengok jenis ni. Subhanallah. Dua-dua ni zaman ni kita pernah tengok, ataupun sebelum ni pun dah pernah dilihat oleh semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman Nabi tak muncul lagi. Waktu Nabi hidup 1400 tahun yang lalu, Nabi dengan sahabat tak nampak lagi golongan ni. Mereka ni ahli neraka hak keluar mai duduk di bumi ke? Bukan. Mereka ini bakal ahli neraka. Siapa yang tolong jamin bakal ahli neraka? Nabi tolong jamin dia bakal ahli neraka. Banyak ke tidak? Punyalah banyak zaman hari ni. Nabi tolong jamin hak ni bakal ahli neraka. Tak takut lagi. Tak takut, bahkan lebih semakin ramai zaman hari ni. Hak Nabi sebut ni, makin lama makin banyak kita tengok. Pertama, kata Rasulullah, Nabi tak sebut pertama. Cuma pengarang kitab ni, penterjemah kitab ni, Syekh Fahmi, dia nak memudahkan kita faham. Pertama ni mula qaumun ma'ahum. Tang qaumun tu pertama. Siapa hak nak mengaji sungguh kan? Tang qaumun tu yang pertama. Baris kedua kiri sekali, qaumun. Golongan penguasa ni pemerintah, kerajaan lah. Senang lah, sebut kerajaan semua orang faham. Penguasa, pemerintah, kerajaan yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Ini kumpulan yang pertama. Kerajaan, cara dia nak pukul orang banyak macam-macam, dan dia berhak untuk menetapkan hukuman-hukuman kepada pesalah-pesalah yang berlaku dalam sesebuah negara. Walaupun kadang-kala hukuman tu tak ada dalam hudud, dalam qisas, dalam ta'zir. Dalam hudud dan qisas. Hudud dan qisas ni memang wajiblah, pemerintah wajib laksanakan. Cuma Nabi pesanlah, Nabi kata yang itulah hudud dan qisas, inilah undang-undang Allah, inilah antara yang paling awal ditinggal dan diabaikan oleh pemerintah umat Islam. Ada tak hari ni? Tak ada. Nabi habaq dah. Nabi kata undang-undang yang Allah perkenalkan dalam Quran, yang Nabi ajak dalam hadis, undang-undang Islam, yang itulah yang paling awal ditinggalkan oleh pemerintah Islam. Benar yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi lain daripada hudud, lain daripada qisas, ada satu lagi ta'zir. Ta'zir ni hukuman yang difikirkan perlu dan sesuai oleh pemerintah. Dia keluar daripada hudud. Contohnya zaman Sayyidina Umar, ada satu orang tu, ni saya sebut contoh kecil lah, contoh kecil. Dia ada ratusan jenis. Satu orang ni dia terlalu kacak di Madinah tu, terlalu kacak sampai anak-anak dara duk follow. Bukan semua lah hak nakal-nakal ni.
Nakal-nakal ni duk ikut dia, duk minta nombor telefon contoh ni, duk minta dia cari ID dia contoh, nak bagi mudah faham. Sampai senomak tengok ID ni sampai orang perempuan pakat duk kan. Maka senomak laksanakan ta'zir, botakkan rambut dia. Dah segok dengan rambut kan, botakkan rambut dia. Lepas botakkan rambut dia, lagi segok, dia lagi handsome. Bukan tuan-tuan tak payah bayang Melayu lah. Melayu botak habis terus ya. Saya pergi penjara tengok botak kan, banduan-banduan lah. Dia hilang, hak kacak tu hilang, hak tampan pun tak ada kan. Bila ada rambut sikit, dia segok. Hak ni saya normal botakkan dia, lagi segok, lagi orang duk kacau dia. Maka dibuang daerah, tapi diberikan tempat tinggal. Nampak Islam kan, dia bagi tempat tinggal, dia bagi duit, buang daerah. Sebab ramai sangat perempuan orang kata terpesona dengan dia. Itu tak ada dalam hudud, tak ada qisas, itu ta'zir. Itu ta'zir. Yang Nabi sebut ni pemerintah yang zalim. Cara dia jatuhkan hukuman ataupun cara dia seksa ialah menggunakan cemeti tu. Cemeti tu tak kira lah daripada hak tempat pegang tu, kemudian dia tali ke, kemudian dia besi ke, tu semua tu dipanggil sebagai siyatun. Yang tu dah berlaku ratusan tahun yang lalu, dah banyak pemimpin pemerintah yang menggunakan benda tu. Kemudian yang kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Hak ni pun banyak kali dah, saya pun dah hurai banyak kali dah. Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Nak kata pakai baju pun boleh sebab ada kain. Nak kata telanjang pun boleh sebab nampak semua. Nampak bentuk boleh tahu, warna kulit boleh tengok. Maka Nabi dia nak sebut benda hak nak jadi 1000 tahun tu, Nabi kata hak aku tak pernah tengok. Nabi kata kasiyatun ariyat, pakai baju telanjang. Subhanallah, sahabat lagi lah tak faham. Sahabat lagi tak faham. Nabi barangkali Nabi melihatnya dengan mata Nabi. Itu ada kemungkinan sebab Rasulullah ni banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda hak nak berlaku. Nabi tengok dengan mata dia. Dan Nabi sebut kat sahabat, seperti sekarang aku sedang melihat. Syurga pun Nabi pernah tengok daripada bumi ni, neraka pun Nabi pernah tengok daripada bumi ni. Kan? Kalau takat benda-benda hak ni lagilah, syurga, arash, neraka Nabi pernah tengok daripada bumi ni. Dalam keadaan jaga ni, bukan lena. Bukan lena tuan. Maka Rasulullah SAW bila Nabi sebut perkara-perkara macam ni, wallahu alam, barangkali kadang-kala Allah SWT mempamerkan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayunkan bahu. Ma'ilatun, mumilatun, ma'ilat. Kepala mereka, sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol ponok unta yang condong. Bonggol itulah hak belakang unta tu, di kepala orang perempuan. Di kepala dia tu dibuat tinggi tu. Kedua golongan ini, hak satu guna cemeti tadi, yang kedua wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dua-dua kumpulan ni tak masuk syurga dan tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Di sini ulama bahas, tak masuk selama-lamanya ke wajib masuk neraka dulu lepas tu masuk syurga? Jawapan dia kata para ulama, mereka ini akan masuk neraka dulu kemudian masuk syurga sekiranya mereka Islam. Kalau waktu mati itu masih Islam, tak pernah mensyirikkan Allah, tak pernah menghina Allah dan Rasulnya, tak pernah mempertikai dan menghinakan hukum Allah dan Rasulnya, kekal Islam, maka kena siksa dulu kemudian masuk syurga. Dia berkata lega masuk juga. Dia ni lega. Ingat 3 hari duduk neraka, tak ada orang masuk 2 hari tuan. Neraka tak ada orang masuk 2 hari. Sehari akhirat 1000 tahun dunia.
Berapa hari nak? Kalau macam tu sehari dah lah ustaz. 1000 tahun dunia. Jarak dia 1000 tahun. Tuan-tuan kali lah. Sehari 24 jam. Kali 360 kali 1000. 24 kali 360 kali 1000. Dapatlah tempoh duduk sehari dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Bakar tuan lah. Bakar bukan duduk bawah terik matahari. Subhanallah. Jadi dua kumpulan ni kalau Islam maka dia akan masuk neraka, habis siksa, kemudian baru masuk syurga. Bukanlah maksud daripada hadis ni disebutkan oleh para ulama, bukanlah maksud mereka kekal selama-lamanya dalam neraka, tidak. Sebab dalam akidah kita, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang buat dosa besar dia pun tak kekal selama-lamanya dalam neraka sekiranya mereka mati Islam. Yang ni akidah ni. Ini akidah. Setiap orang Islam yang melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan Islam, mereka takkan kekal dalam neraka. Itu akidah kita. Kita tengok keterangan yang dibuat oleh Syekh Fahmi. Saya baca yang mana yang perlu hurai, kita hurai. Muka surat 40. Kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita lihat dari keadaan masyarakat hari ini. Ada golongan yang sesuka hatinya sahaja memukul orang lain dengan cambuk. Mereka bertindak dengan hukum rimba. Dan banyak perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya, kalau mahu dikatakan berpakaian pun boleh kerana masih ada secarik kain di atas badannya. Dan kalau mahu dikatakan bertelanjang pun boleh kerana walaupun berpakaian tetapi hanya secarik kain saja, dan anggota tubuh yang lain semua dibuka. Tuan, hari ini makin masuk tahun baru makin celaru. Bukan kata makin elok lah. Makin masuk tahun baru makin zalim. Makin masuk tahun baru makin ramai hak tinggal semayang. Makin masuk tahun baru, sekali reling je TV tu, makin banyak yang tak tutup aurat. Ni tajuk tak tutup aurat ni, hak Nabi sebut ni. Tak tutup aurat lah. Sehingga kan mata-mata orang Islam, mata umat Islam, umat Nabi Muhammad, bila tengok TV, tengok tak tutup aurat, benda tu tak ada apa. Tak ada apa. Sebab apa? Sebab hak baca berita tak tutup aurat, hak buat iklan tak tutup aurat, yang berlakon tak tutup aurat, kita tengok tak ada apa. Yang tengok TV lah, yang tengok TV, yang selamatnya tak tengok lah. Maka semakin ramai, yang semakin teruk ni akan semakin bertambah, dan begitulah yang akan berlaku sampai kiamat. Kecuali satu zaman saja, iaitu pada zaman datangnya Nabi Isa. Waktu tu jadi baik, jadi elok, kemudian lepas pada tu dia kembali rosak. Waktu Sayyidatuna Aisyah ni bilik dia yang maqam hari ni lah, di rumah Sayyidatuna Aisyah. Lalu saya sebut, lepas ni kalau pergi umrah, tanya mutawif mana rumah isteri-isteri Rasulullah. Kan, so dia tunjuk tu dua tepi tu, semua duduk dekat-dekat tu je. 9 buah rumah isteri Nabi tu semua duduk keliling tu. Bukan rumah, bilik je. Bilik. Rumah Aisyah yang maqam hari ni. Bila Nabi wafat, jasad Rasulullah dikebumikan dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, hak bilik tu, dalam bilik yang sama. Kemudian Sayyidatuna Aisyah duduk mana? Duduk situ juga. Orang Melayu kata apa? Tak takut hantu kah? Kubur kan? Kubur orang Melayu. Beza. Saya duduk di Syria dulu, memang tak sama. Memang tak sama. Di Syria ni dia punya perkuburan dia, kita lalu tu tenang. Tapi perkuburan kita kalau lalu malam-malam seorang-seorang, walaupun dia tak keluar ligan, tapi lalu tu berasa dia ada ikut kan. Tengok tak ada apa, tapi perkuburan Islam lain. Itu tajuk lain. Sayyidatuna Aisyah lepas Nabi dikebumikan di situ, dia duduk di situ.
Nak cerita apa ni? Kata Sayyidatina Aisyah, ketika Rasulullah dikebumikan, aku masih lagi menyalin pakaianku di tepi baginda. Pakai baju lah, pakai baju. Bukan telanjang tuan, pakai baju, tukar baju. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat. Kata Sayyidatina Aisyah, aku masih lagi menukar pakaianku di dalam bilik tersebut. Ketika Nabi ada, yang tu suamiku. Ketika Abu Bakar dikebumikan radhiyallahu anhu, Aisyah kata yang tu ayahku. Yang ketiga siapa? Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, tuan-tuan tengok warak sahabat. Kemudian apabila ba'da an dufina Umar, ma khala'tu thawban wala libasan. Selepas Sayyidina Umar dikebumikan di bilik itu, aku tidak lagi menukarkan pakaianku di situ. Li'annahu ajnabiyyun la yahillu li. Kerana Umar adalah orang luar yang tidak halal bagiku. Padahal yang tu jenazah dah, maksudnya dikebumikan dah. Tapi sahabat radhiyallahu anhunna radhiyallahu anha, warak mereka salin baju tuan tepi kubur. Waktu Rasulullah ada, yang tu suami dia. Waktu Abu Bakar, yang tu ayah dia. Waktu tanam Sayyidina Umar ke bumi Sayyidina Umar, dia kata aku tak pernah tukar dah di situ. Malu. Padahal jenazah duduk bawah. Warak sahabat. Hari ni bukan depan suami, depan orang tak kenal dia buka aurat. Depan orang tak kenal, ditunjuk rambut dia, dia tunjuk badan dia, dia tunjuk paha dia. Punya tak ada malu zaman hari ni. Ketika turun ayat hijab, yudnina min jalabibihinna, ayat hijab tu saya tak ingat ayat penuh dia. Waktu turun ayat hijab, Allah Subhanahu taala suruh wanita-wanita muslimah. Waktu tu turun di Madinah lah, Nabi duduk di Madinah. Turun dekat orang lelaki, suami-suami ni pekat balik. Habis Nabi cakap, Nabi hurai ayat ni untuk apa? Allah Ta'ala suruh tutup semua bahagian depan ni bagi labuh. Maka suami-suami pun pekat balik. Ada seorang muslimah, seorang muslimah duduk tepi jalan. Dia tengok orang pekat balik, kalut masuk dalam rumah, kalut lari balik. Dia tanya kenapa? Mereka pun sebut baru tadi turun ayat hijab, yang mengarahkan wanita-wanita muslimah untuk memanjangkan tubuh mereka, untuk melabuhkan tudung mereka. Maka dia pun berhenti di situ. Tak berjalan dia, berhenti di situ. Sampailah dia panggil orang, suruh pergi ambil Ustaz kain yang ada di rumah saya. Orang tanya dia, wahai makcik, pasal apa tak berjalan terus balik? Dia kata aku tak sanggup untuk berjalan satu tapak di atas muka bumi Allah dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah. Duduk tang tu. Hari ni bukan tak berjalan setapak, berjalan berpuluh kilometer naik dah. Tak tutup aurat atas muka bumi Allah. Punya tak ada rasa takut dengan Allah. Hari ni tak ada rasa takut dengan Allah. Hilang rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hilang dan tipisnya iman yang ada dalam hati kita. Itu je ukuran dia, tuan. Itu ukuran dia. Kemudian kedua-dua golongan ini tak akan masuk syurga dan tidak akan mendapat mencium bahunya, walaupun semerbak harum syurga itu telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Ini Syekh Fahmi dia huraikan, tak disebutkan dalam hadis ni, tetapi jarak 500 tu disebut dalam hadis lain. Tuan-tuan yang nak baca hadis ni, nak huraikan adik-beradik, anak-beranak kan, daripada mana perkataan 500 itu? Maklumat 500 tahun itu ada disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis lain. Punyalah jauh tuan-tuan bau wangi syurga. Dulu saya pernah sebut dah, 500 ni daripada mana? 500 ini daripada seorang itu berada di atas titian sirat. Titi sirat ni titi lah. Hujung sana mahsyar, lepas tu titi sirat, bawah neraka jahanam, hujung sana syurga. Syurga luas lah,
Rumah kita tingkat berapa, syurga yang mana, yang tu besar lah belah tu. Bawah ni seluas-luas alam, bawah ni lebih luas daripada seluruh bumi ni. Neraka Jahannam. Berapa tahun Ustaz nak lintas ni? Nabi kata 500 tahun sebelum sampai boleh bau dah syurga. Tu titi tu panjang lagi, titi tu lagi panjang. Waktu tu satu orang bila dia teringat dengan kehidupan dia di dunia, berapa puluh tahun dia akan sebut, dia kata yauman au ba'da yaum, adalah hidup sehari setengah hari macam tu lah dulu ni. Bila dia teringat hidup di dunia hak 60 ni, duduk atas titi sirat, dalam akal dia kata dulu berapa tahun hidup dunia, akal dia kata ada sekerat hari kot, dalam sekerat hari sehari macam tu lah. Berbaloi kah tinggal semayang? Berbaloikah menzalimi orang? Berbaloikah mendedahkan aurat? Berbaloikah minum arak? Sebab tempoh dia sikit, tapi ukubah dia, iqab dia, apa nama ni, siksaan dia sangatlah panjang. Itulah bila Nabi sebut ni, bila Nabi sebut kita duduk atas titi sirat 500 tahun sebelum sampai depan pintu syurga, bukan masuk syurga. Sebelum sampai depan pintu syurga 500 tahun tu, ish wanginya. Bukan sampai dia masak bau syurga. No? Kalau orang masak ni 5 km bau tak 5 km? Tak bau dah. 5 km tak bau dah. Sekilo tak bau dah, sekilo tak bau dah. Syurga punya wangi 500 tahun bau dah. Allah Ta'ala nak abang yang tu baru bau dia. Punya hina dua golongan ni, bau pun tidak. Wal'iyadzubillah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakai baju, buka sana, buka sini. Pakai baju labuh tapi boleh nampak semua aurat dia. Yang dua kali lebih teruk daripada ni, lebih kritikal daripada ni, hak jantan-jantan, hak jadi betina ni. Lesbian, gay, bisexual, transgender, trans. Jantan-jantan hak jadi betina ni. Subhanallah. Dia ada beberapa tokoh hak duk masuk dalam internet. Hak sekali mereka masuk, puluh-puluh ribu orang tengok. No? Dia pakai baju, dia tak cakap, tak apa lagi. Kita tengok dia make up dengan rambut, ngapa dengan baju tu, dia bersin, cukup. Tahu dah ada lucing. Kan? Subhanallah. Tuan-tuan, ni kalau hak ni pun dah tak bau syurga, ni hak ni orang perempuan, bukan tukang apa ni, perempuan original. Nu hak tukang. La haula wala quwwata illa billah. 2 kali dilaknat oleh Allah. 3 lapis dilaknat oleh Allah Taala ni. Hak tukang-tukang ni. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa bersalah apa. Satgi dia pakai baju nu, satgi dia pakai baju ni, satgi dia. Nah, ustaz duk follow lepa rapat ni. Saya hari tu ceramah tajuk ni. Takkan saya nak ceramah tak tahu apa. Saya tengok internet. Saya kaji kan. Saya tak ceramah kosong-kosong. Saya kaji apa transgender ni lepa tukang macam mana tukang suara, macam mana tukang tang mana lepa buat sebagainya. Yang tu lah. Hasbunallah wa ni'mal. Saya nak ajak tuan-tuan sebut hari ni. Yang pertama jangan sokong hak kumpulan ni. Depa duk jual produk apa semua. Semakin hari semakin bongkak. Allah bagi kekayaan, lagi hari, lagi rosak. Lagi diisytihar, lagi dikata biar dia kata, duit saya. Masyarakat support. Kan? Sepatutnya masyarakat tak support, sepatutnya masyarakat tegur, bukan menghina dan mengeji, bukan. Tegur, mesti kena tegur. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana seseorang
tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun dari sumber yang haram. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasai. Keterangan. Kita baca sikit uraian daripada Syekh Fahmi Zamzam, satu perenggan je Syekh Fahmi huraikan hadis ni. Zaman sekarang ni merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialism. Zaman materialism. Orang menyembah kebendaan. Kaya orang hormat. Kaya orang kawan. Kaya orang pakat tunduk kat dia. Wal'iyadzubillah, benda ni hanya terjadi kepada orang-orang yang ada penyakit hati. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Nak sokong dia ke, nak duduk dengan dia ke tak, nak dengar percakapan dia ke tak, tengok harta dia. Wal'iyadzubillah. Kita ni tuan-tuan, hak dalam masjid, tak ada masjid ni, kalau hari ni dengan duit kita sangat berjaga-jaga halal ataupun haram, alhamdulillah, itu tanda iman. Ramai di kalangan kita insya-Allah, kalau hak main ngaji ni kan, insya-Allah, kalau duit walaupun RM50, kalau yang tu bukan hak kita, sampai bila pun kita tak makan duit tu. Hati kita takkan ambil duit tu, tangan kita takkan ambil duit tu untuk kita gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah, tanda iman sangat tebal dalam diri kita. Ada orang bukan 50, 100,000 depan orang, duit haram pun dia ambil 100,000 depan orang, bukan belakang. Maka beruntunglah orang pada zaman kemuncak fitnah ini. Pada zaman kemuncak fitnah ini, kalau dia seorang-seorang pun, dia takkan ambil walaupun duit tu ribu-ribu pun, dia takkan ambil. Dia duduk seorang ke, dia duduk ramai ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, dia takkan ambil duit tu. Kerana hati dia tak mau, tangan dia tak mau, tangan dia tak sentuh, hati dia takkan gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah. Sebab Nabi kata, bila dekat dengan akhir zaman, kamu akan tengok manusia, dia tak heran daripada mana dia boleh duit tu, dia tak akan pernah tanya macam mana dia boleh duit tu. Wal'iyadzubillah. Kalau malam ni RM10 pun kita takkan sentuh. Kalau yang tu duit orang, alhamdulillah, yang tu tanda iman kita. Ada tuan-tuan, no? Ramai, insya-Allah ramai, no? Walaupun dia duduk seorang, tapi kalau yang tu duit orang 100 pun dia takkan ambil. 10 tahun pun 100 tu dia simpan, lepas tu dia bagi kat tuan dia. Dia takkan makan. Ada orang tiap-tiap bulan ribu-ribu dia duduk makan duit orang. Tiap-tiap bulan tak ada rasa apa. Ribu-ribu tiap-tiap bulan tak ada rasa apa. Kerana apa? Kerana tiada iman dalam hati dia. Ini bahaya ni. Yang nak tapih bagi rasa takut ni apa tuan-tuan? Iman. Kalau iman itu banyak, kalau iman itu tebal, dia akan menggeletarkan tubuh orang tu. Terketak-ketak tuan-tuan nak buat maksiat, bergetar badan. Para sahabat radhiyallahu anhum ambil semayang, bergetar dah badan. Tak badan ni. Iman sedang menghalang orang tu daripada melakukan dosa. Ada orang 1,000 tak ambil, 100,500 ambil. Dia kata, jadilah ustaz duk belajar kan, duk belajar, duk mati tengah-tengah tu. No? Benda haram ni sekupang pun dia jadi darah daging. Benda haram 10 sen, RM1 dia jadi darah daging. Fama nabata min haram fannaru aula bihi. Nabi kata, daging-daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah yang lebih utama untuk daging itu. Tumbuh tuan, RM1 pun dia jadi darah daging. Maka orang yang beriman ni tuan-tuan, 10 sen pun dia takkan ambil. 10
10 sen pun di hadapan dia seperti sebuah gunung yang besar yang nak menghempap dia. Dia takkan sentuh. Dia takkan sentuh walaupun 10 sen. Yang ni yang antara yang saya ajak di sekolah saya. Hak dulu, hak lama, sekolah lama saya 3 tahun. No, alhamdulillah. Tak ada RM1 pun yang dicuri selama 3 tahun. Saya tutup kat tu, buka tempat baru. Ni belajar ni main 3 orang nak bawa semua tak muat. No, lah ni buka tempat baru. Antara benda yang kita terapkan yang tu juga. Kan? Kira dia jumpa RM10 pun dia tak teringin untuk guna. Hati dia tolak, tangan dia tolak. Entah? Di suatu zaman seorang manusia juta-juta pun dia makan walaupun benda tu haram. Ni duk ada satu kes ni, tuan. Duk ada satu kes. Jutaan diselewengkan. Semoga Allah SWT bantulah tempat tu supaya kes tu diselesaikan. Tak payah sebutlah. Tuan. Jadi kata Rasulullah SAW, orang hari ni yang penting dia boleh duit untuk seronok, duit untuk bermewah, duit untuk tukang baju bermewah-mewah, duit untuk nak mewah kan, bukan untuk keperluan ni, benda hak nak mewah ni. Seronok kerap tukang baju, seronok kerap tukang beg tangan, seronok kerap beli rumah, saja-saja je, rumah 2 biji dah, saja tambah. Tuan-tuan mungkin tak bayang kot. Kan, saja tambah. Kereta 6 biji dah, saja tambah. Ni siapa dia pula nak naik? Tak tahu, geram Ustaz. Seronok, suka nak beli, suka. Dengan cara halal ke haram, yang tu tak perlu dibincangkan. Depa tak tanya dah. Noh, kok mana boleh duit? Pakat terpa jalan tersebut. Noh, jual benda yang mudarat orang pun tak kira. Janji boleh duit. Maka tuan-tuan hati-hatilah. Hati-hati. Banyak benda di luar sana hanya dengan bantuan daripada Allah SWT kita selamat. Tengok hadis seterusnya 42. Surah 42 hadis 17. Harta riba ada di mana-mana. Pendek je hadis ni. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Wal'iyadzubillah. Riba ni tajuk ceramah. Tuan-tuan kena panggil juga cadang Ustaz ni, panggil pakar-pakar. Di mana ada riba dalam kehidupan kita. Maka ustaz tu dia boleh hurai lah, hak pakar kan, pakar muamalat ni, dia boleh hurai dalam kehidupan seharian berapa banyak riba ada. Tang penggunaan kad kita, tang pelaburan kita, tang pinjaman kita. Maka tuan-tuan akan tengok tiap-tiap rumah ada orang yang memakan dan mengamalkan riba. Seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Nabi sebut apa? Nabi kata, sayati 'alan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab, layak tiyan ni, lam tu waqi'ah fi jawabil qasam. Kemudian ada nun taukid. Dua-dua tu taukid. Layak tiyanna, pasti akan datang. Tu cara nak terjemah. Satu zaman, Nabi kata, tak ada seorang pun kecuali dia terlibat dengan riba. Zaman bila tu? Hari ni. Bank makin kurang ke makin banyak? Makin banyak. Alhamdulillah di Malaysia bank-bank konvensional ni, bank ada dua, konvensional, riba lah.
Riba dengan insurans apa semua itulah yang tak Islamik. Yang kedua perbankan Islam. No? Yang kedua perbankan Islam. Dulu Maybank satu je, konvensional. Kemudian dia wujudkan satu lagi, Maybank Islamic Maybank. Dulu bank rakyat satu je. Kemudian dia tukar keseluruhan bank rakyat Islamik. Sistem dia Islamik, perbankan Islamik. No? Panjang, maksudnya panjang. Tapi tuan-tuan, riba ni yang buat pinjaman dengan bank konvensional, riba. Dah selesai. Berapa ramai yang buat pinjaman kereta, yang buat pinjaman rumah, yang buat loan peribadi dengan bank konvensional. Balik cari, tengok. Kan? Oi, kita punya pinjaman bank mana? Kan? Perbankan Islam ke yang konvensional? Dia RHB ada yang konvensional, ada yang Islamik. Maybank ada yang konvensional, ada yang Islamik. Public Bank ada yang konvensional, ada yang Islamik. Hong Leong ada yang konvensional, ada yang Islamik. Semua tu dulu konvensional kecuali bank Islam. No? Kecuali bank Islam. Bermula dengan kerajaan Kelantan, dia tarik semua duit dia buh dalam bank Islam. Bank-bank lain mula mewujudkan perbankan Islamic banking, Islamic perbankan Islam. Bermula pada situ. Panjanglah cerita dia, tuan-tuan. Bermula daripada kerajaan Kelantan, dia tarik semua duit dia buh dalam bank Islam saja. Bank Islam tuan-tuan tengok itulah. Bank Islam, bermula daripada situ bank-bank lain pun mewujudkan perbankan Islam. Jadi dua akaun, beza dua akaun tu dia passing terus modal dia. Macam Maybank dia ada dua, konvensional dengan perbankan Islam. Maybank perbankan Islam punya, no? Yang Maybank perbankan Islam ni dia tak guna hak modal ni, dia passing terus modal asing. Lepas tu mula di situlah pelaburan dia. Tahu. Jadi riba ni hak Nabi sebut 1000 tahun yang lalu, hari ni. Zaman tu bila? Zaman tu hari ni ya Rasulullah. Nabi kata pasti dan pasti, dua kali Nabi sebut. Akan main satu zaman kamu akan tengok hampir tiap-tiap orang terlibat dengan riba. Riba ni tuan-tuan, kalau 70 dosa besar, ikut ranking dia top 5. Ada lebih kurang 70 dosa besar, ikut ranking riba ni top 5. Kira azab dia top 5 lah, mudah cakap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Azab dia top 5 dalam neraka nanti. Riba. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah saki-baki riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kalian percaya dan beriman dengan Allah. Kalau beriman kena tinggal. Fa in lam taf'alu, ni Quran tu ni. Macam baru malam ni pernah dengar ni. Allah Taala kata kalau kamu tak buat, fa in lam taf'alu, malam ni kamu dengar tentang pengharaman riba, besarnya kemurkaan Allah kepada pemakan riba, orang yang mengamalkan riba. Sekiranya kalian tak tinggalkan riba, apa dia ya Allah? Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka bersedialah untuk bertempur dengan Allah dan Rasulnya. Fa'dhanu biharbin, sedia untuk bertempur dengan Allah. Ulama tafsir, bukan ulama hadis, ulama tafsir bagi dua kumpulan. Nak urai macam mana ayat ni ni? Perang dengan Allah dan Rasul. Nak urai macam mana? Kata Ibnu Abbas ni ulama tafsir nombor 1 umat Nabi Muhammad. Ulama tafsir nombor 1 umat Nabi Muhammad, nama dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata hayat ni bermaksud di akhirat kelak Allah akan bagi senjata kepada orang yang makan riba ni, kemudian Allah akan ajak perang.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Riba. Nabi kata akan datang satu zaman kalian akan tengok tiap-tiap orang mengamalkan riba. Hampir tiap-tiap orang mengamalkan riba. Ini zaman dia. Ini zaman dia. Tengok tuan-tuan, balik tengok balik. Kena cek balik. Ayat ni baru satu ayat saya baca tuan. Ni baru satu ayat tentang riba. Cukup. Kita tengok hadis yang seterusnya. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, sahabat Nabi. Dia yang dengar hadis ni daripada Nabi. Boleh jadi dia seorang saja dengar. Ada hadis tuan-tuan dia seorang saja dengar. Banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku minum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Subhanallah. Banyak ada buh nama lain. Kalau bahasa Arab khamrun. Arak dalam bahasa Arab khamrun. Jangan buh nama Muhammad Khamar pula. Bukan boleh kan? Dia tengok kat negara Arab sikit. Tapi kalau khimar lain pula. Khimar lain, himar lain pula. Himar hak dongki itulah. Kan khamrun arak. Tapi kita akhir zaman ni orang tak sebut arak. Subhanallah. Benda tu mabuk, benda tu haram, benda tu arak, tapi depa buh nama lain. Depa panggil stout. Dia panggil beer. Dia panggil champagne. No, dia buh nama-nama lain. Semua tu adalah haram. Kemudian apa kata Rasulullah? Depa buh nama lain. Jadi betul-betul hak Nabi sebut sebiji. Orang ada iman bila baca hadis ni, iman dia bertambah. Iman benda yang tak boleh tengok tapi dia boleh berasa. Dia semakin yakin dengan ajaran Islam. Dia semakin yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsi hadis. Kita duk main ngaji ni tuan-tuan, iman ni sampai dia penuh. Kalau waktu tu orang tu mati, maka selamatlah barzakh dia, selamatlah mahsyar dia, selamatlah sirat dia, ahli syurga lah dia. Ketika satu orang itu meninggal, menghembuskan nafas terakhir, ketika mana iman dia telah pun penuh, maka selamatlah kehidupan dia selepas kematian. Duk tambah ni. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ni dia bertambah, dia berkurang. Dengan apa dia bertambah? Dengan banyak melakukan ibadah. Dengan apa dia bertambah? Mentadabbur Al-Quran. Dengan apa dia bertambah? Dengan kita belajar hadis Nabi SAW. Tengok Nabi sebut. Nabi kata kamu akan tengok akhir zaman esok orang minum arak, tapi dia tak buh nama arak, dia buh nama lain. Padahal minuman itulah yang haram. Berbelah-belah nama, whisky lah apa, macam-macam nama-nama yang diberikan oleh orang hari ini. Nabi sebut mereka minum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian perempuan. Subhanallah. Di kelab-kelab malam yang bukan semakin kurang, bilangan kelab malam ni semakin bertambah. Waktu operasi dia bukan semakin pendek, operasi dia semakin panjang. Walaupun menteri dia duk rahmatan lil alamin, tapi waktu untuk operasi makin panjang. Sebab bagi rahmat kepada bukan Islam. Tak kira kena sebut. Bilangan bukan pasang malam dah, pasang malam tak apa. Kelab malam makin bertambah. Bukan makin kurang, makin bertambah. Nabi kata mereka minum, kemudian mereka buh nama lain. Waktu mereka minum tu, mereka akan mendengar juga nyanyian orang lain, nyanyian wanita dan sebagainya. Sebiji. Macam Nabi sebut tu dalam kelab-kelab kan, dengan menari, menari, muzik, mendengar muzik dan sambil menyanyi. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan Allah akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Okey. Menenggelamkan mereka dalam bumi ni macam mana? Jawapan dia Allah buka bumi telan.
dengan gempa, dengan buka dan sebagainya. Yang tu simbolik ke betul-betul Allah akan buat kepada kumpulan yang Allah pilih? Jawapan dia, Allah betul-betul akan buat. Ketika mana-mana kumpulan duduk dalam kelab malam tersebut, minum arak sambil menyanyi, sambil menari apa semua, waktu tu akan ada masa, Nabi kata, akan ada waktu, akan ada kumpulan, Allah akan buka bumi dan telan dan menelankan bumi itu dalam perutnya. Mesti jadi, dan benda tu dah jadi dah pun. Nah, saya pernah tengok video kan, bukan video berlakon ni, video rakaman. Nah, sambil-sambil duduk menyanyi tu, sambil-sambil duduk menyanyi, duduk apa, mabuk apa, buka. Telan masuk. Kemudian Allah akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Yang ni kata para ulama ada dua. Ulama hadis, hadislah. Ulama hadis ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ulama hadis kata Allah mengubah mereka menjadi kera dan babi betul. Tuan-tuan, yang minum arak dalam tempat yang Nabi sebut ni, dalam keadaan mabuk tu, dengan mendengar nyanyian, dengan mendengar muzik, sambil mereka pun duduk menari, sambil mereka pun duduk melalak, satu hari Allah SWT, kata para ulama hadis kumpulan pertama ni, Allah akan ubah orang tu, dia berjalan, kemudian dia turun-turun jadi babi, dia berjalan, dia melompat-melompat, dia jadi kera. Kita kata betul ke ni? Betul tak betul? Allah pernah buat dah kepada Bani Israel. Kunu qiradatan khasi'in dalam Quran. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ni Allah sebut dalam Quran ni. Tuan-tuan, Bani Israel dulu pernah ditukar menjadi kera dan babi. Hakikat ke simbolik? Hakikat. Nah, mereka buat benda yang Allah larang, mereka buat benda yang Rasul larang, mereka cabar Allah, tukar jadi beruk, tukar jadi kera, lari masuk dalam hutan. Sungguh, kemudian jadi apa? Akhirnya generasi itu pun mati. Nah, generasi itu mati. Yang ditukar tu, Bani Israel yang Allah tukar tu, generasi itu satu je. Yang tu pendapat kebanyakan ulama tafsir. Jadi kera betul, jadi babi betul, tukar jadi babi, kemudian mati. Masuk dia hidup, kemudian dia mati. Saat kita tuan-tuan duduk tengok beruk sampai hari ni, tuan-tuan, ni yang nakai dulu ni. Bukan, tak ada kena-mengena. Dia tuntut kat mahsyar esok susah. Kan? Yang tu tak ada kena-mengena. Hak lapis tu mati dah. Kekumpulan kedua para ulama sebut, Allah tukar perangai mereka menjadi seperti perangai kera dan perangai babi.